Tak ingat tulis muka surat. Apa dia? Muka surat 31 ni. Saya baca hadis dulu lah. Akhbarana Mujahid ibn Musa qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddatsani Yahya ibn Walid qala haddatsani Mukhill ibn Khalifah qala haddatsani Abu Samhi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Akhrajahu an-Nasa'i. Hadis ini sahih. Telah mengkhabarkan kepada kami oleh Mujahid ibn Musa, katanya telah berbicara kepada kami oleh Abdul Rahman ibn Mahdi, katanya telah berbicara kepadaku oleh Yahya ibn Walid, katanya telah berbicara kepadaku Mukhil ibn Khalifah, katanya telah berbicara kepada kami oleh As-Samah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas air kencing bagi perempuan harus dicuci dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup dipercik dengan air. Jadi cuba kita faham dulu. Hadis ni dia kata kalau air kencing bayi perempuan kena basuh. Air kencing bayi laki-laki hanya kita renji saja. Makna ada beza sini dah. Maknanya hak tu hadis pertengahan mutawassitah. Hadis bayi perempuan ni serupa dengan najis lain. Hadis pula ada najis. Najis bayi perempuan serupa dengan najis orang dewasa, serupa dengan najis lain. Jadi kencing laki-laki, bayi laki-laki, najis ringan. Kita tidak payah bilah balik apa, tambah air atas dia. Ini hadis sahih. Dan kalau tengok pada sanadnya, walaupun Yahya ibn Walid dia tulis tiada kelemahan, tapi masih lagi boleh diterima sehingga disebut sebagai hadis yang sahih. Dia orang cari dia nak apa ni, dia nak kata dia nak bersikah tu tak sampai situ kan, rendah sikit lah, dia rendah pada sikah. Mana tak tahulah pasal dia mengikut Ibnu Hajar, dia tulis tiada kelemahan. Maknanya ada kadang-kadang dia nak tulis lagu tu. Jadi mana ulama, oleh kerana itu An-Nasa'i pun masih mengatakan bahawa tidak menjejaskan lagi. Boleh diterima. Rendah lagi lah. Tapi tidak sampai kepada hadis tu, sebab dia banyak lagi dia bincang dari segi banyak-banyak aspek lagi lah. Masih dia menilai bahawa hadis ni masih lagi sahih. Perkataan al-jariyah ni bayi perempuan yang belum makan kecuali susu ibu. Ini sama-sama makan susu ibu, minum susu ibu saja, tak makan benda lain. Bayi laki-laki pun tak makan benda lain, bayi perempuan pun tak makan benda lain. Walaupun tak makan benda lain, susu ibu saja, bayi perempuan tak boleh. Istimewa ni orang laki-laki. Bakali kakah dalam perut tak serupa. Bakali lah dah. Dan Nabi kata lagu tu, nak kata gua tak ada orang bahas deh. Nak kata gua muka mari Nabi kan. Yurashu ni makna berasal daripada kalimah ar-rash yang bererti memercikkan air. Sama makna dengan kalimah an-nadhu. Memercik air tidak sampai ke tahap mencuci dan membasuh. Tidak kena basuh. Kalau najis bayi, air kencing bayi perempuan tak ni kena ambil, kena cuci air biar hilang air dia. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Dia tak ambil seluar dia ataupun apa, ataupun jatuh atas latar, ambil kecil-kecil biar dia larut je. Tambah larut dia. Susu botol tu mengikut ulama tak boleh, dia tak panggil susu ibu lah tu. Tak boleh dah, sebab dia masuk benda asing dah tu. Sikit pun tak boleh dah lah. Sebab nak cari bayi lah ni tak ada lagu ni. Bayi najis muka apa payah lah ni dah. Al-Ghulam, ni bayi lelaki yang belum makan kecuali susu ibu. Hadis ini mengandungi penjelasan tentang hukum kencing kanak-kanak atau bayi yang belum makan melainkan susu ibu. Ia mempunyai sebab al-wurud. Apa sebab al-wurud? Sebab datangnya hadis. Kalau Quran dia panggil sababun nuzul, kan? Hadis kita panggil sababul wurud. Wurud ni kedatangan warada. Warada wurud, dia masdar bagi warada.
Orang ngaji Arab Pak Sudin. Al-wurud masdar dia. Warada yaridu. Waman yarid. Warada yaridu wurud. Sebab tu sebab kedatangan. Jadi ketika Abu Samhah ni seorang khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhidmat kepada baginda, tiba-tiba didatangi oleh Hasan atau Husain, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu masih kanak-kanak, lalu kencing di atas dadanya. Tatkala Abu Samhah ingin membasuhnya, lalu baginda mengucapkan hadis tersebut. Nabi kata, tak payah basuhlah, kecil air. Itu sebab. Secara tekstual, hadis ini menunjukkan bahawa kedua-dua air kencing bayi lelaki dan perempuan yang hanya minum susu ibu adalah najis, dan kawasan yang terkena kencing itu seperti baju dan sebagainya adalah wajib dibasuh dengan air sebagaimana najis lain. Cuma cara membersihkan kedua-dua najis tersebut adalah berbeza disebabkan perbezaan kategori najis. Air kencing bayi perempuan yang hanya minum susu ibu dikategorikan sebagai najis biasa, iaitu najis mutawassitah, supaya kencing orang tua juga. Walaupun minum susu ibu, ia wajib dibasuh dengan air. Air kencing bayi lelaki yang hanya minum susu adalah lebih ringan daripada najis air kencing bayi perempuan. Justru ia dikategorikan sebagai najis mukhaffafah, yang penyuciannya memadai dengan hanya menjirus atau memercikkan air di kawasan yang terkena najis tanpa perlu menggosok dan membilas. Senang dah. Ulama cuba menjelaskan rahsia. Ni Nabi tak royak, maka ulama cuba gali rahsia apa sebab tidak sama air kencing lelaki dan perempuan yang bayi tadi. Dia cuba cari hikmat rahsia sebalik perbezaan cara pembersihan kedua-duanya. Ibnul Qayyim. Ni Ibnul Qayyim siapa dia? Anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Menjelaskan hikmat di sebalik perbezaan tersebut, katanya ada 3 justifikasi perbezaan antara air kencing bayi lelaki dan bayi perempuan. Iaitu, nombor 1, kebiasaan bayi lelaki sering didokong oleh kedua ibu bapa mereka berbanding dengan bayi perempuan. Ini menimbulkan kesulitan dan masyakkah untuk mencucinya. Ini sebab. Ini tidak mutamak. Ulama berpendapat ada masyakkah, ada gaudia masyakkah ni kepayahan, kesulitan. Yalah kau bayi laki-laki ni kena dukung semua berbanding alaya perempuan. Ini ada timbul kontroversi juga, sebab saya katanya itu pendapat ulama ni. Boleh terima kullu kalamin yu'khazu wa yudra illa al-ma'sum. Ini kita kena pegang sini. Kullu kalamin, setiap perkataan yu'khadhu wa yudra, boleh terima, boleh tolak, illal maksum, kecuali orang yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Terserah ya ulama mana pun, ini mesti ada ulama tak setuju juga lah. Dia bukan kata putus lah ulama ni. Okay. Air kencing bayi lelaki tidak keluar pada satu tempat. Sebaliknya ia keluar secara bertaburan atau tersebar di kawasan sekitar. Ini juga boleh menimbulkan kesulitan untuk mencucinya. Masih lagi alasan masyakkah. Okay. Hal ni boleh terima sikit, bakal kena study tengok lah. Bila bayi laki-laki, bayi perempuan kecil, dia kata perempuan dia kecil setepak gitu. Bayi laki-laki dia kecil merata gitu. Okay. Air kencing bayi perempuan baunya adalah lebih busuk. Ni boleh terima ni lah. Dia tengok. Ni ulama Ibnul Qayyim kata dengan air kencing bayi lelaki. Mungkin ulama lah ni secara saintifik dia boleh tengok takut bahan-bahan, komposisi bahan duduk dalam air kencing itu amonia banyak ke mana dah. Dia tentu dia amonia. Air kencing kita ni bang wuduh ni amonia. Amonia yang banyak, hacing bang. Acik beli amonia dah. Tidak bang supaya kencing. Dia kata mungkinlah kandungan amonia terlebih banyak dalam bayi perempuan. Itulah dia. Jadi istifadah yang kita boleh ni,
Intisarinya ialah air kencing bayi perempuan dan bayi lelaki najis. Betul dah situ. Pakaian yang terkena air kencing bayi perempuan sama ada yang minum susu sahaja atau sebaliknya wajib dibersihkan dengan air. Pakaian yang terkena air kencing bayi lelaki yang hanya minum susu sahaja memadai dipercikkan dengan air sahaja. Ini kita maklumlah dah, kita reti benda ni dah. Okay. Ada soalan sini? Sebelum kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Dah? Boleh? Cikgu Wasan, ada soalan? Tak boleh lah. Walaupun sekali pun dia kira masuk material lain dalam. Punuh dah organ dia kira. Okay. Umur dia, kalau dibincang detail, umur 2 tahun. Tu pun, susu ibu pun 2 tahun. Lebih pada 2 tahun tak boleh. Dia jadi najis mutawasit dah. Melarang meneruskan. Saya tak jumpa lagi, dia tak ada. Menyusu tu dia suruh sapakah berapa tu. Waktu wajib menyusu sapakah dia sebut Aman Yaumain disebut. Apa disebut tu dia kata tu? Dalam Quran ada jelas tu sebut. Amain 2 tahun ada. Tidak wajib. Tapi dia sebut kita. Tak ada juga. Hak larangan tu tak ada. Larangan menyusu ke pun. Okey, jadi ni hadis 31 ni darah haid pula ni. Orang perempuan pula ni. Sebab tajuk kita ni menyucikan najis dah. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala haddatsani Fatimah an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawba tahuttuhu thumma bukan taqarusuhu, betul lah, bukan bagi hati bagi mati dah. Taqarusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, rawahul Bukhari. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Musanna, katanya telah berbicara kepada kami oleh Yahya daripada Hisham, katanya telah berbicara kepadaku oleh Fatimah daripada Asmat binti Abu Bakar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Nabi bila orang tanya Nabi ni, Nabi jawab, "Nuak guano dari pakaian kena darah haid?" Tak ada sabun kata Nabi dulu, payah dak. Dia basuh dengan apa? Nabi dulu cari akar-akar berapa. Kalau kata Nabi dulu benar dia cari akar beluru dak. Nabi kata, engkau kikis, engkau gosok dengan air lalu siramlah. Baru kemudian engkau boleh solat dengan pakaian itu. Kena kikis, kena basuh dak. Lo ni kotor setara mana pun sabun lo ni. Boleh hilang dah. Jadi hadis Al-Bukhari tidak ada masalah daripada Muhammad ibn Musanna sampai kepada sahabat Asma binti Abu Bakar. Tu kena cek tengok lah tu. Pasal apa dia ni sikah ni dulu ke apa? Tak ada kelemahan. Mungkin Yahya yang lain. Kita kena tengok cek situ. Kosa kata dia damil haid, darah haid, iaitu darah tabi'i yang keluar daripada rahim perempuan ketika usia mereka mencecah usia balik dan bersedia untuk hamil. Ini maknanya darah haid. Tahuttuhu, kamu menggosok dan menyentalnya, iaitu menggosok darah haid yang bermaksud menghilangkan zatnya. Bila sebut zat 3 perkara tu dia bau, warna, rasa. Hadis ini menjelaskan tentang hukum darah haid. Ini syarah dia dah. Darah haid ialah darah tabi'i yang keluar daripada rahim perempuan ketika usia mencecah balik dan bersedia untuk hamil.
Maknanya sebelum haid tu manusia tu tidak boleh hamil lagi, tidak boleh mengandung. Hadis ini menunjukkan bahawa darah haid adalah najis dan termasuk dalam najis yang tidak dimaafkan sekalipun sikit. Dia najis yang tidak boleh, tidak ma'fu alaih, tidak dimaafkan. Ia wajib dibersihkan jika terkena darah tersebut seperti pakaian badan dan lain-lain. Sementara cara pembersihannya pula adalah dengan menggunakan air sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis di atas. Hadis ini menggambarkan bahawa proses penyucian darah haid mempunyai 3 tahap. Nombor 1, dengan menggosok tempat terkena darah sekiranya ia telah kering. Mengikis dengan jari dengan menggunakan air. Tahap pertama dan kedua adalah bertujuan menghilangkan ain ataupun zat darah najis darah tersebut terlebih dahulu sebelum dibasuh. Kemudian dia membasuh dan menyiramnya juga dengan menggunakan air. Jadi maknanya dia sebut menyental ke apa ini orang panggil teknologi dulu. Matlamatnya hilang ain. Sekarang tak ada dah, mesin basuh pandai buat. Dah. Beruh lah ni pun. Lama dulu tengok tak ada apa. Tengok kuku. Nyayo ni. Tak ada dia. Ilah yang tak ada nak rekod, nak cari beruh, nak cari gapo dah. Bakal dia beruh tak ada lagi masa tu. Jadi nak guna besi, nak guna gapo, takut cari baju. Tak ada plastik lagi dulu. Betul tak? Plastik ke bulu sabuk gapo tak ada dulu. Bulu sabuk mana dia? Dia tidak fikir padahalnya. Dia tak ada wanya apa dia ni. Sabuk nak ambil mana? Buah tama. Tak ada buah pesaning apa. Tak ada. Tuan tak wil dia. Dengan kuku ada. Kita bincang dah dulu sebabnya kita tengok mesin learning tu dia ada proses bilah membilas. Dia masuk tu dia buat tubik air. Dia masuk pula dia buat tubik air kan. Jadi super bilah jugaklah. Air tubik kat atas kan gedeg juga. Cu tubik kat. Tidak gitu Hak tak bolehnya kalau dia tu tak tubik air bila masuk gelo-gelo kat pakak jemuh lah. Ni pasal air dia tubik. Tidak dia panggil dia siram lah dia panggil. Dia tidak sebut lambat tak baca apabila berpindah daripada satu tempat pergi ke tempat lain, mari hak baru pula pindah tu dia kira pindah lama tak lama soal lain. Soal dia pindah. Apa dia mengalir tu bukan maknanya mengalir tu berhenti, maknanya mengalir tu dari was dulu. Ada saya ingat ada kita. Saya ingat di UPN tu tidak ada koli 1 tu dah. Koli 1 dia waktu buat mesin basuh masa tu. Ramai saya dia pergi mesin basuh, kelik dia bilah pula tak arak ke mesin basuh. Habis bila kita study tengok, saya tengok dia laku mana cara bila air tu masuk datang. Ketika sabun tu biarlah dah. Ketika dah suci dengan sabun, dia masuk datang tu. Dia golek tu macam kita nak peruh lah tu pula. So dia tubik pada masuk pula 2 kali dah. Dan kita tengok pula dia pula Allah lebih pada kita basuh dengan tangan lah. Berdasarkan kepada hadis ini, ulama berpendapat bahawa membasuh darah haid yang melekat pada pakaian atau seumpamanya dengan menggosok-gosok hingga tanggal, kemudian dijemur di bawah cahaya matahari atau dibiarkan di bawah udara adalah tidak memadai. Gini, dia tidak basuh dengan air. Darah haid tu dia pakai gosok tak ada sampai hilang tak ada. Lepas tu dia jemur. Bila kena cahaya matahari, kena angin tu hilang sepatutnya. Tak boleh. Tidak memadai, tak dapat tidak kena dengan air. Tak boleh dia tidak air, dia nak air mutlak. Kita syarat kita. Itu dia panggil najis tu hukmi, najis yang ada juga situ. Tak dapat tidak kena dengan air. Tapi ada pendapat kalau kita baca dalam fiqh sunnah kan, ada satu pendapat. Dia kata menghilangkan najis tidak mesti dengan air. Bila dia kena cahaya matahari dengan lama-lama najis itu hilang maka suci. Ada. Saya rasa dalam satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Tapi kita ni ulama jamhur ulama lah ni tak boleh tak dapat tidak kena dengan air. Walaupun dia kata kita gosok
jemur, hilang juga. Dah lama-lamanya hilang juga dah. Tapi tak dapat tidak kena dengan air. Ini kerana air merupakan alat pembersih yang paling berkesan berdasarkan hadis ini. Kena dengan air. Sebab Nabi sebut air tadi. Kenajisan darah haid merupakan ijma' ulama. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa kebersihan pakaian badan dan tempat solat adalah wajib dan ia merupakan sebahagian syarat sah solat. Pendapat yang kuat mengatakan sekiranya suatu najis itu hilang ketiga-tiga sifatnya, iaitu rasa, bau dan warna, hanya dengan sekali cuci, maka ia dianggap telah suci. Sekali pun tak apa. Bilangan itu tidak dikira. Tetapi jika kesan darah masih nampak kelihatan sekalipun telah dibersihkan beberapa kali, maka ia dimaafkan sebagaimana dalam hadis berikut. Dan hadis sebut ni, depan ni, mungkin kita nak selagi hadis ni sepanjang nak sekali dengan tadi. Lagu mana kalau sekiranya basuh-basuh dia ada lagi kesan dia macam beror nampak. Kan tak? Tidak darah dia payah nak hilang tak? Sabun lo ni je boleh tak? Tak boleh juga dia. Dimaafkan. Tapi dia gini, dia zaman dulu dia terkena pakaian darah haid tu sebabnya cara orang panggil tuala dia tak ada dulu dah, dia hitungan kain. Sekarang ni tak tubik dah, duk ngepin dalam TV dia kata tayang kebar kita. Kita tengok dalam TV tu macam dia kata tak bocor langsung. Tak tahulah, jadi maknanya kemungkinan nak kena kain tu jarang berlaku dah. Kita tanya orang yang tak ada haid dah payah. Kita tanya orang 5 siri ni siri dah. Teknologi lo ni kan maknanya banyak dah kita boleh selamat dah. Tak ada kena kain lo ni dah. Berapanya? Ada. Tapi tidak ramai, tidak menonjol dah. Kita baca kitab-kitab pekoh jarang ulama hadis. Ulama-ulama yang orang perempuan dah. Ahli pekoh kau lalu. Boleh jadi imam mazhab kau tak ada ni. Tidak menonjol lah mana. Tengok ustazah lah ni pun dia menonjol lelaki-lelaki dah. Ada gitu je. Dalam majlis fatwa tak ada seorang habuk. Majlis fatwa ulama Kelantan tak ada seorang habuk perempuan. Jadi istifadahnya darah haid adalah najis dan tidak dimaafkan walaupun sedikit. Darah haid yang melekat pada pakaian atau lain-lain wajib dicuci sehingga bersih atau hilang. Wajib membuang ain atau zat darah najis haid terlebih dahulu sebelum dibasuh. Ain itu 3 dah. Pembersihan darah haid pada pakaian mestilah dengan air. Harus bersolat dengan menggunakan pakaian terkena darah haid yang telah dibersihkan. Ini nak pengabihan ni soal. Pasal dia ada kait tengok tadi dah. Kita berhenti sekat 32. Haddatsana Musa ibn Daud ad-Dabi, haddatsana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah ibn Abi Ja'far an Musa ibn Talhah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlah ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam. Kalau nak berbaris yadhhab tu berbaris bawah lam yadhhab ad-dam. Bila nak baca tak boleh tu mati sama mati tu. Lam yadhhab ad-dam. Qala yakfi kalma wala yadurruk atharuhu. Akhraju Ahmad. Telah berbicara kepada kami Musa ibn Daud ad-Dabi, telah berbicara kepada kami oleh Abu Lahiyah daripada Ubaidillah ibn Ja'far, daripada Musa ibn Talhah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Khawlah pernah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika darah itu tidak hilang? Basuh-basuh tak hilang. Ni nak jawab soalan tadi. Baginda menjawab, ini jadi hukum perkataan Nabi ni. Engkau cukup membersihkannya dengan air sedangkan bekahnya tidak mengapa. Beror-beror nampak lagi. Bekas darah dia. Payah hilang tidak? Dikeluarkan oleh Ahmad. Hadis ini adalah hasan. Baik. Apa hadis ni jadi hasan? Cuba tengok sana. Ibnu Lahiyah ni. Ni acap benar. Saya pernah dengar banyak lagi bincang soal dia ni. Dia soduk. Boleh diterima. Tapi berlaku kekeliruan selepas kitabnya terbakar. Orang buat contoh ulama yang kitab terbakar Ibnu Lahiyah.
Saya dengar apa Dr. Zaimi pun duduk bincang dia. Ibnul Hay'ah. Dia ni orang yang boleh terima lah soduk ni. Tapi kan, bila kitab dia terbakar, orang suruh sebut semula, dia jadi banyak keliru dia. Sekali ingat, sekali tak ingat. Jadi, mencabar go tu dia lah. Sebelum, jadi Ibnul Hay'ah ni, orang terima dia bila dia riwayat hadis sebelum kitab dia terbakar. Faham Orang terima dia. Lepas kitab dia terbakar, orang tak terima dah dia. Faham Jadi oleh kerana situlah, hadis ini tidak mencapai hadis yang sahih. Tapi hadis hasan. Tapi hadis hasan pun boleh diambil sebagai hukum. Faham Hasan dan sahih. Okey. Kosakata sini Khawlah ni nama dia Khawlah binti Yasar, adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yadhhab ni maksudnya jika bekas kesan darah haid. Makna kalau kut bahasa fa illam yazhab, sekiranya dia tidak pergi. Yazhab tu pergi dah. Makna tak segi, warnanya tidak hilang. Bau tak ada dah, rasa tak ada, bera tak ada lagi. Tidak bera orang panggil tak. Macam ada kesan darah dia. Jadi sini asarhu ni kesan atau bekas darah haid. Hadis ini menjelaskan kewajipan membersihkan darah haid pada pakaian atau badan menggunakan air. Namun jika setelah digosok dan dibasuh kemungkinan kesan atau warnanya masih belum hilang, maka ia dimaafkan dan dianggap suci. Kita faham tak? Kalau dah bila kita ngaji sini, kalau ada kesan gitu kita boleh jawab. Ada hadis yang Zabi sebut, bekas-bekas ya darah ada bera-bera tu tak apa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ingat ada dalil. Pakaian tersebut juga harus digunakan untuk solat atau ibadah lain seperti tawaf. Perkara yang penting ialah zat atau materialnya telah hilang. Manakala untuk menghilangkan kesan warnanya secara total merupakan perkara yang sukar dan di luar kemampuan manusia. Ni nak habis tajuk ni lah ni, sebab tu kita lepas ni wuduk tak tajuk ni. Tidak ada hakir ni. Ya tak putih sekat ni. Jadi penting kan bila-bila zat dia, material, zat mana material hilang, bau rasa hilang, warna dan rasa bau rasa warna. Jadi nak hilang secara total, itu di luar daripada kemampuan, maka dibenarkan. Sebab tu saya tanya tadi, kalau tidak ada sabun lah ni, dia boleh hilang. Hilang tak sabun lah ni? Klorok ke apa tak? Tak hilang ni. Payah darah ni. Tidak darah saja. Kata air kopi payah hilang tak? Tapi tidak najis tak apalah. Darah tak dinajis tu. Seperti darah haid, najis lain juga boleh dikiaskan seperti air kecing. Ada kadang-kadang air kecing dia tak hilang warna dia. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama kata boleh. Jadi istifadahnya wajib membersih darah haid pada pakaian atau badan dengan menggunakan air. Bekas atau kesan darah haid yang masih tinggal selepas dibersihkan adalah dimaafkan. Pakaian yang telah bersih daripada darah haid boleh digunakan untuk salat dan ibadat lain. Ibadat lain macam tawaf lah. Ibadat yang suci daripada najis. Itulah. Gapo dia? Semayang dengan tawaf lah. Kau gabung bukan lain lagi. Okey, setakat itulah dulu. Kita habis ini, kita masuk minggu depan babul wudu. Ada